Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom bersama saya, Ustazah Hartini, Guru Pendidikan Islam SMKA Datuk Haji Abu Hassan Haji Sail bagi siri 1 kali ini. Kali ini saya akan menerangkan tentang format pendidikan Islam SPM bagi kertas 1 dan kertas 2 2021. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, baik. Ini adalah format sebenar bagi tahun ini untuk pendidikan Islam. Dan kita lihat pada kertas 1, instrumen ujian bertulis. Kertas 2, ujian lisan. Merupakan pentaksiran pusat dan merupakan ujian tilawah, hafazan dan bacaan hadis. Okey, jenis item subjektif, respon terhad, terbuka dan berstruktur, manakala untuk kertas 2, respon terhad. Bilangan soalan sebanyak 5 soalan bagi kertas 1, peruntukan markah sebanyak 100, arahan jawab semua soalan dan merangkumi semua bidang bermula daripada Al-Quran, hadis, akidah, fiqh, sirah dan tabarruk Islam serta akhlak Islamiah. Okey, manakala kertas 2 mengandungi 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. A untuk tilawah, B untuk hafazan, C untuk hadis. Okey. Pada tahun ini ada wajaran markah bagi kertas 1 dan kertas 2. Okey, bagi kertas 1 wajaran markah sebanyak 80. Ini bermaksud jika seorang murid itu mendapat markah 85%, perlu didarabkan dengan wajaran markah sebanyak 80 untuk mendapat markah sebenar bagi kertas 1. Begitu juga dengan kertas 2, wajaran markah 20. Sekiranya murid itu mendapat markah bagi kertas 2 sebanyak 85%, maka perlu didarabkan dengan wajaran 20 dan murid akan dapat markah sebenar bagi kertas 2. Konstruk iaitu apakah yang ditaksir. Jadi untuk kertas 1, murid ditaksir bagaimana mereka mengingat dan memahami sesuatu fakta yang telah dipelajari, mengaplikasikan, menganalisis dan menilai. Manakala untuk kertas 2, murid ditaksir bagaimanakah murid membaca ayat Al-Quran tersebut, menghafaz ayat Al-Quran tersebut dan membaca hadis. Tempoh ujian bagi kertas 1 2 jam 30 minit, manakala untuk kertas 2 April hingga Jun dan akan berlaku perubahan serta akan dimaklumkan kelak. Okey, cakupan konteks bagi kertas 1 iaitu standard kandungan dan standard pembelajaran dalam TSKP bagi pendidikan Islam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, manakala cakupan konteks untuk kertas 2, ayat bacaan, ayat hafazan dan bacaan hadis bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Aras kesukaran, rendah, sederhana, tinggi. Rendah sebanyak 5, sederhana sebanyak 3 dan tinggi sebanyak 2. Kaedah penskoran untuk kertas 1 adalah analitik dan holistik. Analitik di sini lebih kepada soalan yang berbentuk aras pengetahuan dan kata kunci soalan adalah nyatakan ataupun berikan ataupun senaraikan. Manakala untuk holistik adalah seperti soalan kebat yang mana murid dikehendaki menjawab 4 elemen penting dalam soalan kebat iaitu isi, huraian lanjut dan kesimpulan. Markah diperuntukkan sebanyak 4 markah. Okey. Manakala holistik, murid dikehendaki membaca bahagian A, kemudian guru memberi markah. Kemudian membaca bahagian B, guru memberi markah dan membaca bahagian C, guru memberi markah. Kemudian dicampurkan markah ketiga-tiga bahagian dan perkan dengan 100
darab dengan 20 iaitu wajaran, maka murid akan dapat markah sebenar. Jadi markah sebenar itulah kaedah holistik digunakan. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Jenis instrumen kertas 1, ujian bertulis dan soalan subjektif. Jenis item kertas 1, subjektif respon terhad, subjektif respon terbuka dan subjektif berstruktur. Apakah dia subjektif respon terhad dan bagaimanakah soalannya? Apakah dia subjektif respon terbuka dan bagaimanakah soalannya? Apakah dia subjektif berstruktur dan bagaimanakah soalannya? Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, item subjektif respon terhad menghadkan respon pelajar. Bentuk respon biasanya dihadkan melalui skop yang disoal dan markah yang diperuntukkan. Untuk item subjektif respon terhad, kata kunci soalannya adalah nyatakan, berikan, senaraikan. Yang mana murid hanya memberi jawapan berkaitan dengan pengertian bagi istilah tertentu. Seperti nyatakan pengertian haji. Jadi, murid hanya menjawab pengertian haji. Murid tidak dibenarkan menjawab ayat yang panjang sehingga menjadi satu perenggan dan meleret-leret. Okey, bagaimanakah contoh item subjektif respon terhad? Okey, yang pertama, apakah maksud upah haji? Yang kedua, nyatakan maksud iddah. Yang ketiga, nyatakan dua al-diwan. Kata kunci soalan, apakah? Nyatakan, nyatakan. Jadi di sini, murid hanya menjawab maksud upah haji sahaja. Maksud iddah dan apakah al-diwan tersebut. Okey, item subjektif respon terbuka. Apakah dia item subjektif respon terbuka? Bersifat polikotomus, memberikan kebebasan pada pelajar untuk merancang dan membentuk jawapan. Pelajar bebas mengemukakan idea dan pendapat. Jadi, kata kunci soalan untuk subjektif respon terbuka adalah terangkan, jelaskan ataupun huraikan. Jadi, murid bebas memberi idea jawapan masing-masing asalkan tidak berlawanan dengan kehendak soalan. Bagaimanakah contoh item respon terbuka ini? Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Terangkan dua langkah yang boleh diambil untuk menangani ajaran sesat. Jelaskan dua alasan keutamaan memilih calon isteri yang beragama. Terangkan dua kepentingan kemudahan awam kepada individu. Kata kunci soalan di sini terangkan, jelaskan. Yang mana murid bebas memberi idea jawapan asalkan tidak lari dari kehendak soalan. Okey. Item subjektif berstruktur. Mengandungi satu siri soalan yang berkaitan antara satu sama lain berdasarkan satu rangsangan tertentu. Mengandungi beberapa item pendek yang didasarkan kepada sesuatu tajuk atau kemahiran yang telah ditetapkan. Respon pelajar adalah terpandu dan terhad. Okey, di sini sebagai contohnya soalan satu bidang Al-Quran akan diberikan satu ayat yang berkaitan dengan tajuk larangan mempersendakan agama. Kemudian di bawah ayat tersebut akan diberi satu ayat rangsangan seperti ayat di atas menerangkan tentang larangan mempersendakan agama. Maka itu adalah rangsangan. Kemudian di bawah ayat rangsangan ada disediakan satu siri soalan.
yang merupakan item-item pendek sebanyak 3 atau 4 soalan dan diperuntukkan markah bagi setiap item. Bagaimanakah contoh item berstruktur ini? Okey. Nifaq ialah berpura-pura melahirkan keimanan, sedangkan hatinya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah contoh soalan bagi bidang akidah yang mana tulisan yang dibolkan ini adalah rangsangan. Dan nyatakan 2 ciri munafik, jelaskan 2 faktor berlakunya perbuatan tersebut, terangkan 2 akibat perbuatan tersebut terhadap masyarakat, maka 1, 2, 3 ini adalah siri soalan. Item pendek. Item pendek. Okey, kita lihat salah satu contoh yang saya paparkan di sini. Soalan berstruktur. Soalan 1, bidang Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188, diberikan ayat dan diberikan satu lagi ayat rangsangan, iaitu ayat di atas menjelaskan larangan perbuatan rasuah. Dan di bawah ayat rangsangan diberikan satu siri soalan yang mengandungi 3 item pendek. Nyatakan maksud rasuah, senaraikan 2 bentuk kesalahan rasuah, terangkan 2 keburukan rasuah kepada negara. Setiap item diperuntukkan markah masing-masing. Dan dalam item berstruktur, terdapat di dalamnya item respon terhad dan item respon terbuka. Okey. Kalau tadi kita telah tahu tentang format pendidikan Islam SPM bagi kertas 1. Okey, kali ini kita lihat pula pada kertas 2. Merupakan ujian lisan dan pentaksiran pusat. Jenis instrumen iaitu ujian tilawah, ujian hafazan dan bacaan hadis. Bahagian soalannya terbahagi kepada 3 dan setiap bahagian diperuntukkan markah seperti bahagian A hanya untuk tilawah Al-Quran sahaja, markah sebanyak 50. Bahagian B, hafazan, markah sebanyak 30 markah. Bahagian C, hadis, markah sebanyak 20 markah. Jadi jumlah keseluruhan markah adalah sebanyak 100 dan perlu diwajarkan, iaitu didarabkan dengan 20. Jadi murid akan dapat jumlah markah sebenar bagi kertas 2. Okey, kaedah penskoran holistik. Pemberian skor yang mengambil kira mutu respon secara keseluruhan berdasarkan satu piawai yang telah ditetapkan. Okey, bagi kertas 2 ini, murid perlu membaca bahagian A dahulu, kemudian guru memberi markah, kemudian guru menyoal bahagian B, memberi markah, dan guru menyoal bahagian C, memberi markah untuk bahagian C. Peruntukan markah untuk bahagian A tadi iaitu 50, bahagian B 30, bahagian C 20, jumlah markah 100 dan perlu didarabkan dengan 20 iaitu wajaran. Jadi itu adalah kaedah holistik bagi kertas 2. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Bagi siri 1, format pendidikan Islam SPM 2021. Kita jumpa lagi pada siri 2 nanti. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.